بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، افتح علينا بمعرفة العلم، حسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah muslim-muslimat, kita akan sambung balik pengajian kita dalam kitab Matan Muqaddimah Al-Hadramiyah. Tapi sebelum kita sambung ni, ana ada kemarin ana tak terang tentang macam mana nak kira fidyah. Baik, kita hari ni kita baca. Baik, cara nak kira fidyah, baik kita buat. Tahun ni contoh dia 1 3 1 4 ni. Kami ambil beli mana? Kedah. 1 4 3 5 1 4 3 6 1 4 3 7 1 4 3 8 1 4 3 9 1 4 4 0. Tahun ni 1 4 4 1. Baik. Contoh kita buat 1 4 3 5 dia tinggal 10 hari. 1 4 3 6 dia tinggal 5 hari. 1 4 3 7 dia tinggal 2 hari. 1 4 3 8 dia puasa penuh. 1 4 3 9 dia tinggal, kita katakanlah dia tinggal 10 hari. 1 4 3 0 dia tinggal 2 hari. Baik, macam hit lah pula. Tak. Ini bukan tu. Baik, fidyah yang kita nak kira ni. Ni kira cara mudah lah ni. Bukan mudah. Nak suruh nampak cara kira. Baik, 10. Maka bila lepas tahun selepas, tak qada lagi, maka kena fidyah. 1, buat 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, hak 5 hari kena kira. 1, 2, 3, 4. Hak ni, alhamdulillah, tak ada masalah. Jadi okey lah. Cuma 139 dia tinggal pula. Jadi 1, 2. Hak ni dia tinggal pula 2 hari. Jadi 1. Baik, kira. Jadi guna 5 ni kita kira hak mana ni? Hak ni. Jadi 5 darab 10. Jadi berapa? 50. Kemudian 4 ni kita kira hak mana? Kita kira 5. Jadi 4 darab 5. Jadi berapa? 20. Kemudian hak ni alhamdulillah okey. Tapi hak silap. Malaysia. Sini satu baru sebab dia tahun selepas kan? 1. Baik, jadi 1 darab dengan 10. 10. Ni 10. Jadi berapa? 10. Hak dia tinggal 2 hari ni, tengok 1 4 4 1 ni dia dah tak qada sebelum Ramadan ni 2 hari. Kalau dah qada, contoh masuk Ramadan tahun ni dah qada lagi, maka baru darab dengan 1. Hak ni kena darab dengan 2. 2 tu sepat ke 7? 1 4 ke 7. Oh, Anas salah kira. Siap. Kita kira mula. Ma'alish. Mula dah. Hak ni kita dah letak lah. Ada pening ni. Contoh ni puasa penuh. Puasa penuh. Baik, kita kira mana? Pertama 1 2 3 4 5. Kemudian hak ni start daripada tahun ni 1 2 3 4. Kemudian hak ni 1 2 3. Hak ni dia puasa penuh. Jadi tak payah kira lah. Kira start sini, iaitu 1. Yalah tak? Jadi 5. Hak ni kita kira hak mana? Hak ni. Jadi darab dengan 10. Jadi 50. Hak ni 4. Darab mana? Darab dengan 5. Jadi 20. Hak ni 3. 3 darab dengan mana ni? Hak ni kita kira hak ni 3 darab 2. Jadi 6. Hak ni 1.
kita darab dengan mana? Hak ni 10. Jadi hasil 10. Kemudian tambah semua sekali, maka hasil lah berapa? 86 cupok beras. Lah. Nampak dah jalan ke? Katakanlah hak ni dia ada tinggal kau. Contoh. Hak ni dia ada tinggal. Bila hak ni dia ada tinggal, kemudian hak ni tak qada lagi. Maka hak ni kena jadi darab 2 lah pula. Hak ni darab 2. Hak ni darab, contoh katalah hak ni 2. Darab dengan 1. Sebab apa? Sebab masuk dah 1441 Ramadan ni, dia tak qada lagi. Tapi kalau dia qada dah hak ni dan juga hak ni, jadi darab yang 1 je lah hak ni. Hak ni darab 1, hak ni tak payah darab lah sebab dia qada dah. Bila dah? Hak siapa sidang pendengar kalau hak tengok live tak faham cara kira tadi tu, boleh tanya ana balik ah. Kek gi akhir kan akan ulang balik beneran. Baik baca. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Amin. فصل في صوم التطوع. صوم التطوع سنة وهو 3 أقسام ما يتكرر بتكرر السنين وهو صوم عرفة لغير الحاج والمسافر وعشر ذي الحجة وعاشوراء وتاسوعاء والهادي عشر من المحرم وست من شوال ويسن تواليها واتصالها بالعيد وما يتكرر بتكرر الشهور وهي الأيام البيض وهي 13 و14 و15 من كل شهر. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasa baru. Fi sawmi tatawu'i, pada puasa hak tatawu'. Puasa tatawu' ni puasa benda? Puasa yang sukarela. Yakni puasa tatawu', asal makna tatawu' sukarela. Sawmu tatawu'i, puasa yang sukarela ni sunnatun, sunat. Hukum dia adalah sunat. Sebab apa? Sebab ada hadis yang Nabi SAW sebut. Nabi sebut mana? Kullu amali ibni Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Kalau kita tengok takwil hadis ni kan, hadis ni hadis kursi. hadis kursi. Nabi Allah Taala sebut setiap amalan anak Adam ni adalah untuk dia, melainkan puasa. Dia adalah untukku dan aku sedia akan beri. Ulama dalam masalah hadis ni, ulama takwil dengan, kalau kita tengok dalam syarah Sahih Muslim, anda tengok semalam dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi buat 6 takwilan terhadap ni. Kemudian tengok dalam Fathul Bari dia tambah lagi 4 takwilan. Jadi 10 takwilan. Bahkan dalam Fathul Bari tu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebut bahkan lebih lagi takwilan terhadap hadis kullu amalin ibni Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Hadis tu kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ada 50 takwilan para ulama. Jadi 50 campur 10 dah hak ibawa 60 takwilan. Jelas dah. Wahwa iaitu sebab wahwa iaitu salah satu aqsamin, ada 3 pembahagian. 3 pembahagian ni adalah 3 pembahagian kebanyakan para ulama. Iaitu benda ma takarraru bi takarruris sinin, iaitu barang yang berulang dengan berulangnya tahun, puasa yang mengikut tahunan. Iaitu benda wa huwa shaumu Arafah, iaitu puasa pada hari Arafah.
puasa pada hari Arafah, para ulama menyebut puasa hari Arafah ni sunat. Sebab apa? Hari Arafah ni antara hari yang paling besar di sisi umat. Kan kita kan belajar antara hari yang kita paling muliakan antaranya malam Lailatul Qadar, hari Arafah, 10 Zulhijjah. Ni malam-malam yang kita hari-hari yang kita muliakan. Antara yang kita muliakan kata para ulama iaitu hari Arafah. Hari Arafah ni sunat kita puasa. Sunat bagi siapa? Semua li ghairil haji wal musafiri, melainkan orang hak buat haji dan juga orang hak musafir. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW, Nabi sebut siyamu yaumil arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Cuma Imam Ibn Hajar kata hadis ni maksud dia Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kecil je. Adapun Imam Ramli dia ambil pendapat Imam Al-Munziri yang mengatakan bahawa dia ampun dosa kecil dan dosa besar. Namun majoriti para ulama kata tak. Dalam masalah ni ulama yang selepas daripada Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, Imam Syekh Zakaria lebih beriktimad dengan pendapat Imam Ibn Hajar. Dalam Matan Jaharah sebut kan? Tak ingat Matan Jaharah. Cuma nak sebutnya dia disebut dia ampun hanyalah dosa kecil, dosa besar tak ampun. Bersalahan dengan pendapat Al-Imam Ar-Ramli yang dinaqalkan daripada Imam Al-Munziri. Cuma sentiasa jadi polemik dalam masyarakat kita. Polemik apa? Polemik 9 Zulhijjah ni nak ikut Mekah ke ikut kita? Faham tak? Contoh, kita hari ni baru 8 Zulhijjah, tapi Mekah hari ni 9 Zulhijjah dah. Jadi orang wukuf dah di Arafah. Jadi kita puasa sunat hari ni ke esok? 9 ke 8? Sini ada khilaf di kalangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i dia melihat kepada tarikh 9 Zulhijjah. Sebab hadis riwayat Abu Hurairah riwayatkan hadis bahawa Nabi SAW puasa 9 Zulhijjah. Jadi bila nak sebut dalam hadis Nabi puasa 9 Zulhijjah, maka ulama dalam mazhab Syafi'i kata gabung dua hadis ni. Hari Arafah dengan 9 Zulhijjah, jadi ambil puasa 9 Zulhijjah. Berbeza dengan ulama mazhab Maliki. Ulama mazhab Maliki dia kata tak, dia kata kena ikut Mekah. Mekah 9 Zulhijjah, walaupun kita hari ni baru 8 Zulhijjah, kita kena puasa dah hari ni. Faham tak? Yalah dah. Maka sini ada khilaf. Bahkan orang yang melakukan haji, orang melainkan sunat bagi siapa? Selain orang haji dengan orang musafir. Orang haji, ulama kata khilafus sunnah, bersalahan dengan sunnah. Kalau dia puasa dengan pada hari Arafah, sekiranya dia kuat, khilafus sunnah. Yalah dah. Wa 10 Zulhijjah, dan juga 10 hari Zulhijjah. 10 hari Zulhijjah, yakni 1 sampai 9. Sebab apa? 10 tu tak masuk lah. Sebab 10 tu hari-hari yang diharamkan untuk kita puasa. Jadi 1 sampai 9 Zulhijjah. Hak ni sunat kita berpuasa. Wa Ashura, dan puasa Ashura. Puasa Ashura ni sebab Nabi SAW banyak galakan tentang puasa Ashura. Antaranya siyamu yaumi Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa ni adalah puasa yang cukup dituntut. Bahkan Nabi kata diampunkan dosa setahun yang sebelumnya. Bahkan ketika mula-mula Nabi sapa di Madinah, Nabi tengok orang Madinah, orang Yahudi puasa. Maka Nabi kata kita lebih berhak untuk puasa. Cuma ulama wa iskal benda. Macam mana Nabi ambil sebab daripada orang Yahudi? Ulama kata yang puasa hari Ashura ni bukan setakat orang Yahudi, bahkan orang Mekah pun puasa pada hari Ashura. Orang jahiliah Mekah pun puasa pada hari Ashura. Cuma setakat anda duk cari-cari ni tak jumpa lagi sebab apa orang Arab jahiliah puasa pada hari Ashura. Adapun orang Madinah masyhurlah, orang Yahudi Madinah masyhurlah sebab Nabi Musa diselamatkan.
Cuma orang Mekah sebab apa puasa, anda duduk cari-cari tak jumpa lagi. Moga bacaan kita kurang di. Jelah. Sunat puasa hari Ashura. Wa tasu'a wal hadi asyara minal Muharram, dan hari ke-9 dan juga hari yang ke-11 daripada hari-hari Muharram. Baik, maka sini ulama kata puasa hari Ashura ni ada 3 tangga. Tangga pertama kita puasa lah ke 9, 10, 11. Tangga kedua 9 dan 10 ataupun 10 dan 11. Sebab apa? Supaya nak suruh lain dengan orang Yahudi dan orang kafir. Tangga yang terakhir sekali ulama kata tangga ketiga puasa hari Ashura semata-mata. Ulama kata kalaulah kita tak mampu untuk puasa sebelum ataupun puasa selepas, maka ambil puasa hari Ashura semata-mata pun tak ada masalah. Masalah dah. Jelas. Kita baca laju-laju je sebab ni bukanlah untuk puasa sunat je. Maknanya perbahasan bukanlah perbahasan panjang tak? Jelas. Wasiti minasyawal, dan juga 6 hari pada bulan Syawal. Puasa 6 hari bulan Syawal hukum dia sunat, sebab Nabi sebut dalam hadis, man sama Ramadan summa atba'ahu sittan minasyawal kana kasiyamid dahri. Siapa puasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, seakan-akan dia puasa setahun. Cuma ulama buat masalah. Baik, kalaulah seseorang tu dia dak habis lagi puasa, dia ada dak sempurna puasa Ramadan, boleh tak dia nak puasa Syawal? Maka di sini berlaku khilaf di kalangan para ulama. Yang terlebih afdal, dia puasa dulu habis qada dia, kemudian barulah dia puasa 6 Syawal. Jelas? Baik. Dah kalau dia nak gabung, boleh tak? Nak gabung pun berlaku khilaf. Cuma yang mu'tamad pada mazhab Syafi'i, boleh. Boleh, tak ada masalah. Cuma ulama kata nak gabung tadi mestilah dia kalau Imam Ibn Hajar kata dia kena niat dua-dua. Kalau Imam Ramli kata memada dia niat puasa qada, puasa sunat 6 Syawal, boleh dah. Jelas. Cuma ulama buat masalah yang ketiga pula, bagaimana kalau dia puasa 6 Syawal je, qada dia nak buat bulan lain, boleh ke tak? Ulama dalam mazhab Syafi'i kata boleh, dengan syarat dia tidak puasa pada bulan Ramadan tu kerana ada uzur. Sebab apa? Sebab bila tanpa uzur, maka qada itu wajib fauran. Tapi bila dia ni ada uzur, maka sebahagian ulama kata tak apa. Sebab apa? Perbuatan Sayyidatina Aisyah. Kan Sayyidatina Aisyah dia qada puasa bila? Dia qada puasa pada bulan Sya'ban. Jadi orang puan ni dia qada lambat, ada sandaran kau ah. Ya. Wa yusannu tawaliha, dan sunat berturut-turut. Wa ittisaluha bil 'id, dan sambungkannya dengan hari raya. Maksud mana? Ia raya 1 Syawal, 2 Syawal puasa dah. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sunat. Tapi kalaulah dia pisah-pisah ataupun dia puasa akhir-akhir, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma dia tak dapatlah pahala sunat berturut-turut dengan sunat yang ittisal ni. Jelas. Wa ma yatakarraru bi takarruri syuhuri, dan juga sunat pula dengan yang berulang dengan berulangnya bulan, iaitu benda wahya ayyamul bid, hari-hari cerah. Sebab apa dipanggil hari-hari cerah? Sebab masa ni bulan nak ngambang. Candak sotong sedap masa ni. Hari-hari cerah, iaitu benda wahya as-sadisa ashar wal-rabi'a ashar wal-khamisa ashar min kulli syahrin, iaitu 13, 14 dan 15 pada setiap bulan. Ni panggil hari-hari cerah. Sebab apa panggil hari cerah? Sebab masa ni bulan mengambang. Yalah. Wal ayyamus sud, dan juga hari-hari gelap. Hari-hari gelap pun sunat agak puasa, iaitu benda wahya as-saminu wal 20
wa taliyahu, iaitu 28 hari bulan dan 2 hari selepasnya, iaitu benda 29 30. Cuma ulama buat masalah, dah macam mana pula kalaulah bulan tu ada 29 hari je, dia puasa 28 29, tiba-tiba satu contoh 28 Rejab, 29 Rejab, lepas tu satu Syaban lalu. Baik, dah guana, dah cukup 30 hari. Maka ulama kata ambil sehari daripada bulan Syaban ni untuk ganti 30 tu. Yakni puasa satu Syaban tadi. Jelah. Wa ma yatakarraru bi takarruril asabi', dan juga barang hak berulang dengan berulangnya minggu. Wa huwal isnainu wal khamisu, iaitu hari Isnin dan hari Khamis. Hak ni maklumlah pada kita, sunat kita puasa pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Jelas dah. Wa sunna saumul ashhuri al-hurum, dan menjadi sunat puasa pada hari-hari haram. Dia hari-hari Isnin, Khamis, hari-hari putih tu sunat dah. Tapi pada bulan-bulan haram ni terlebih sunat. Faham tak? Isnin, Khamis sunat dah. Hari-hari cerah sunat dah. Tapi bila hari-hari putih, hari-hari gelap dan juga Isnin, Khamis pada bulan-bulan haram, dia terlebih sunat. Jelas. Iaitu benda bulan-bulan haram tu, Zulkaadah wa Zulhijjah wa Muharram wa Rajabun wa kaza saumu Sya'ban. Maksud dia guna, iaitu afdal kita puasa bulan-bulan haram, dan terlebih afdal juga untuk kita puasa juga bulan Syaban. Wal afdalu hal Muharram, dan afdal pada bulan-bulan Muharram ni adalah afdal pada bulan-bulan haram adalah bulan Muharram. Summa baqil hurumi summa Sya'ban. Kemudian bulan Sya'ban. Ya gini, kan kita kata tadi, sunat puasa hari-hari tu adalah pada bulan-bulan haram. Dah bulan haram ada 4. Hak mana terlebih afdal? Ulama kata hak paling afdal sekali bulan Muharram. Kemudian baki bulan Ramadan. Baki bulan haram. Maksud mana? Pekat pertama sekali bulan Muharram. Pekat kedua 3 hari yang dia sama martabat je, tak ada ikut susunan. 3. Rejab, Zulkaadah, Zulhijjah, dia sama martabat. Kemudian bulan Sya'ban. Sya'ban tangga ketiga. Jelas. Sebab apa? Sebab bulan Sya'ban ni ma'ruf Nabi banyak puasa pada bulan Sya'ban. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, ifradul jumu'ati was sabti wal ahadi. Makruh kita tunggalkan puasa tu pada hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad. Puasa hari Jumaat sehari je. Tak puasa hari Khamis, tak puasa hari Sabtu. Makruh. Ataupun dia puasa hari Sabtu saja, tak puasa hari Jumaat, tak puasa hari Ahad. Ataupun dia puasa hari Ahad saja, tak puasa hari Jumaat, tak puasa hari Isnin. Maka hukum dia makruh. Dia mesti ikat dengan hari yang sebelum ataupun ikat dengan hari selepas. Baru tak makruh. Jelas. Wal afdalu siyami saumu yaumin wa fitru yaumin. Dan afdal puasa sehari dan sehari lagi buka. Sehari puasa, sehari buka. Ni panggil benda ni puasa Nabi Daud. Sebab dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada hadis seorang sahabat, dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh tak aku nak tanya satu puasa hak lebih afdal, aku nak wajibkan atas diri aku. Maka Nabi pun kata puasa 3 hari pada setiap bulan. Dia kata, ya Rasulullah, aku boleh buat lebih lagi. Sampai bila Rasulullah akak, ni makna hadis lah. Akak, sampalah Nabi kata puasa sehari. Nabi kata afdalus siyam siyamu Dawud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia puasa sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, aku nak lebih lagi, aku boleh lagi. Maka Nabi pun kata, la afdala min zalika, tak ada hak lebih daripada itu. Maka sahabat ni, dia bila wajibkan diri dia, maka dia wajib puasa sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Pada tiap-tiap sampailah akhir hayat dia. Sampailah disebut dalam riwayat tu, apabila akhir hayat dia, masih dia tua, dia kata, kalaulah
aku ni dah ambil rukhsah hak Nabi beri kepada aku dulu, iaitu benda puasa 3 hari dalam sebulan. Hak puasa tadilah, puasa 3 hari, yaumul abyad ataupun yaumul sud. Dia kata kalau lah aku ambil rukhsah hak Nabi buat tu, mesti hari ni aku lebih mudah rukhsah tu. Tapi nak buat mana bila diwajibkan, maka ia kena puasa. Ulama dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi buat ambil fawaid daripada hadis ni juga. Memang Imam Nawawi kata benda hak ni penting. Bila kita nak buat sesuatu, mesti ada muzakarah, mesti ada perbincangan dengan guru kita. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni nak buat benda baik, kita dalam keadaan semangat. Bila nak buat belaka. Sebab apa? Sebab kita rasa boleh. Orang buat majlis pengajian Minhajul Talibin, kita pun Minhajul Talibin. Tapi bila kita musyawarah dengan guru kata nak ngaji benda, nak ngaji hadis, tunggu dulu, ngaji nahwu sarah dulu. Sebab apa? Nahwu sarah terabur lagi, duk sibuk nak ngaji hadis dah. Sabar, biar faham dulu nahwu sarah. Faham dah nahwu sarah, sabar dulu, ngaji balaghah, ngaji mantik dulu. Okey, boleh dah. Okey, ngaji fiqh pula. Boleh dah. Okey, ngaji akidah lah. Okey, boleh dah. Baru ngaji hadis. Sebab apa? Guru dia nampak. Sebab apa? Guru ni dia lalu lah ke dah. Kita kalau ikut kita, memang kita target kita, okey, 4 tahun ni aku nak kuasain dia. Maka bila kita tu, kita akan lalu lelah. Ana pernah lalu dah. Ana cerita ni, benda ana pernah lalu. Allah Ta'ala takdir, ayah ana belajar daripada umur 10 tahun ngaji kitab. Umur 10, sampailah umur 13. Ngaji tak tahu ke benda. 13 sampai 15, asal orang buat ngaji je, aku ikut je. Gi Kedah, gi Kelantan, gi Besuk, ngaji je mana-mana guru. Asal ada tok guru kita pergi, tapi tak ada manhaj. Sampailah ketika umur 14, temu dengan guru-guru hak betul. Bertegak barulah dipandu. Ngaji hak ni dulu, hak ni biar dulu. Hak ni ngaji hak ni dulu, hak ni biar dulu. Sampailah sekarang, baru kita nampak, oh gitu kesan dia. Jadi, ana lalu dah. Ngaji tak tahu ke benda. Lepas tu semangat ngaji tak tahu ke benda. Kemudian guru pandu. Sampailah sekarang, oh baru nampak. Maknanya betul lah, hak Imam Nawawi sebut dalam syarah Sahih Muslim. Pentingnya kita belajar ni, bincang dengan guru-guru. Faham? Cik. Kita buat iktikaf. Masuk bab baru, iaitu masuk bab iktikaf. Baik, kenapa dia buat masuk bab iktikaf ni selepas daripada bab puasa? Sebab antara seafdal amal ketika bulan Ramadan adalah beriktikaf. Dia iktikaf ni kita sebut dah. Iktikaf dia ada hukum dia. Apa? Berapa? Ni ada tapi mana ada? Ya sebut dah. Wa yusannu shaumud dahri ghairal 'aidain wa ayyam at-tashrik. Ada? Tak ada. Ana pun rasa tak ada. Baik. Iktikaf ni hukum dia sunat. Asal hukum iktikaf sunat. Tapi ulama kata bila bulan Ramadan, bila time puasa, dia jadi sunat muakkad. Dia jadi sunat muakkad. Bila jadi sunat muakkad sunat muakkad yang terlebih kuat tuntutan dia kata para ulama iaitu 10 akhir Ramadan. Adapun terkadang iktikaf jadi wajib. Bila iktikaf ni wajib? Apabila dia nazar. Makruh, bila makruh? Makruh puasa iaitu makruh iktikaf kata para ulama iaitu iktikaf seorang perempuan yang mendapat izin suaminya dalam keadaan selamat daripada fitnah. Ulama selamat daripada fitnah ni mana? Contoh orang puan hak comel yang memang dia jadi perhatian. Walaupun dia dapat izin daripada suami dia, hukum dia makruh. Sebab apa? Sebab syarak nak jaga. Sebab apa? Walaupun selamat daripada fitnah, hukum dia makruh. Sebab apa? Sebab bimbang tubik kecemburuan apa semua. Adapun haram terbahagi pada dua. Ada haram hak sah, ada haram yang tidak sah. Haram hak sah mana? Haram hak sah iaitu dia iktikaf
dalam keadaan dia ni tak dapat izin daripada suami dia, ataupun dapat izin cuma takut daripada fitnah. Tadi selamat daripada fitnah, hak ni takut daripada fitnah, maka hukum haram. Haram tapi sah. Adapun haram dan tidak sah, iaitu dia ni orang haid, orang junub, maka ketika itu haram dan tidak sah. Jelas. I'tikaf kata para ulama, dia ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat dia. Baik, sekarang ni nak sebut syarat-syarat i'tikaf. I'tikaf dalam ni dia sebut syarat i'tikaf dia. Dia tak sebut pun rukun i'tikaf. Kata para ulama, i'tikaf dia ada rukun. Dia sebut syarat, dia tak sebut rukun. Baik. Rukun i'tikaf disebut para ulama ada 4. Rukun i'tikaf ada 4. Yang pertama adalah niat. Rukun i'tikaf yang pertama mesti ada niat. Sebab i'tikaf ni adalah ibadah, maka dia kena ada niat. Kalau dia masuk dalam saja-saja dalam masjid tanpa ada niat, maka tidak sah i'tikaf. Yang kedua mestilah lubsu, mesti duduk. Duduk qada-qada tamak ninah. Lubsu sini berhenti, bukan semata-mata duduk, berhenti dalam masjid. Duduk ke berdiri ke, asal syarat berhenti. Kalaulah dia lalu je tanpa ada berhenti walaupun satu lahzah, maka ulama kata tak memada. Yang kedua mestilah dia rukun 3 mesti ada mu'takafun fihi. Tempat yang beriktikaf pada ni, masjid lah, mesti ada tempat. Kemudian yang keempat ada mu'takif, iaitu orang yang beriktikaf. Jelas tak? Ada 4. Pertama niat, yang kedua berhenti, yang ketiga tempat, yang keempat orang yang beriktikaf. Ni rukun i'tikaf. Baik, baca. Huwa sunnatun muakkadatun wa syurutuhu 7. Al-Islamu wal-aqlu wan-naqa'u 'anil hayd wan-nifas wa an la yakuna junuban wa an yalbatha fawqa qadri at-tuma'ninah as-salah wa an yakuna fil masjid wal jami'u awla. Okey. Wa huwa sunnatun muakkadah, dan dia adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ni bila? Iaitu ketika bulan Ramadan. Sebab dia letak lepas bulan Ramadan. Tapi menjadi terlebih afdal 10 akhir Ramadan. Adapun pada bulan-bulan biasa, dia hanya hukum sunat. Kita sebut dah terang dah hukum ni. Wa syurutuhu, dan syaratnya. Kita terang dah rukun. Ni syarat pula. Syarat mana? 7. Ada 7. Yang pertama, al-Islam. Iaitu orang Islam. Orang kafir tak sah i'tikaf. Sebab apa? Sebab rukun i'tikaf mesti ada niat. Maka orang kafir bukan ahli dalam bab niat. Timbul masalah. Dah orang kafir boleh tak naik atas masjid? Kata para ulama, boleh dengan syarat selamat daripada fitnah. Dan dia menjaga adab-adab di dalam masjid. Yang kedua, al-aqlu. Maka tidak sah berakal. Maka tidak sah bagi orang yang gila ataupun orang yang mabuk, kerana tidak ada niat ketika tu. Jelas. Tetapi sah bagi kanak-kanak, perempuan. Sebab kanak-kanak, sekarang bila sebut al-aqlu, galiknya ulama kata kalau al-aqlu, orang sempurna akal ke? Ulama kata tak syarat sempurna akal. Sebab kanak-kanak tak sempurna lagi akal. Sebab balik baru start penyempurnaan. Maka ulama kata tak, semata-mata dia ada akal. Yalah. Yang ketiga, an-naqa'u 'anil haidi wan nifas, iaitu suci daripada haid dan nifas. Tidak sah bagi orang yang ada haid ataupun ada nifas, bahkan haram. Wa alla yakuna junuban, dan hendaklah dia itu tidak berada dalam keadaan junub. Junub mana? Ada mani ke, baru lepas jima' ke, dalam keadaan tak mandi lagi. Wa an yalbasa fawqa qadri tama'ninati salah, dan hendaklah dia berhenti qada-qada tamak ninah semayang. Qada-qada tamak ninah semayang ni lama mana?
Iaitu qada-qada sebut subhanallah. Tak memada kalau dia lalu saja tanpa ada berhenti. Jelas. Wa an yakuna fil masjid, dan hendaklah syarat yang terakhir mestilah dalam masjid. Maka tak memada kita iktikaf di rumah kita. Jelas. Wal jami' aula, dan masjid yang jami' aula. Kan kita sebut dah itu, masjid ada dua. Dia ada masjid jami', masjid ghairu jami'. Masjid jami' ni benar, masjid hak buat Jumaat. Ghairu jami' hukum masjid tapi tak buat Jumaat. Maka mana afdal? Afdal masjid. Contoh surga. Surga cukup syarat-syarat masjid. Boleh tak kita iktikaf? Boleh. Tapi mana afdal dengan masjid jami'? Afdal masjid jami'. Yalah. Dan syarat yang ketujuh, wa an yanwiya al-i'tikaf, dan dia niat i'tikaf. Kalau dia tak ada niat i'tikaf, maka para ulama kata tidak sah. Sambung. Wa tajibu niyyatul fardhiyyah in nadarahu wa yujaddidu niyyata bil khuruji illam yanwi ar-ruju'. Masalah baca. Wa in qaddarahu bi muddatin fayujaddiduha in kharaja li ghairi qada'il hajah wa in kana mutatabi'an jaddadaha in kharaja lima yaqta'u at-tatabu' wa in 'ayyana fi Baik. Wa an yanwiya al-i'tikaf, dan dia kena niat i'tikaf. Sekarang ni musannif dia nak terang pula, nak tafsir pula berkaitan dengan niat i'tikaf. Wa tajibu niyyatul fardiyyati in nazarahu, dan wajib dia niat fardu sekiranya dia bernazar. Sebab apa? Sebab asas i'tikaf sunat. Ketika mana dia nazar, maka i'tikaf tu jadi wajib. Maka nak membezakan di antara i'tikaf sunat dengan i'tikaf wajib, maka kena ada sebut fardu dalam niat. Jelas. Wa yujaddidu, masalah tajdid niat ni kita kena buat nota gini depan. Masalah tajdid niat, sudah itu gitu. Pala pun jadi kuning. Baik, ada dua masalah. Dia niat iktikaf ni ada dua. Boleh jadi mutlak, boleh jadi muqayyad. Ya qaid. Baik, ni nak terang masalah baru ni. Baik, bila sebut dia mutlak, muqayyad. Muqayyad pula boleh jadi dia qaid tadi bimuddah faqat. Boleh jadi bimuddah ma'a tatabu. Ini kita nak permudah faham masalah dalam kitab. Jadi kita nak terang depan. Baik, sekiranya iktikaf secara mutlak, dia niat secara mutlak, maka nak dikira, ulama kata kalau dia, ni masalah benda ni. Masalah ni gini. Dah gua ni dia iktikaf, kita tahu. Macam mana dia niat iktikaf mutlak? Iktikaf mutlak ni, contoh, sahaja aku iktikaf kerana Allah. Ataupun dia nazar, sahaja aku iktikaf yang fardu. Adapun qaid, qayyad. Dengan mudah, contoh mana? Sahaja aku iktikaf 3 hari. Hak ni tatabuk mana? Berturut-turut. Sahaja aku iktikaf 3 hari berturut-turut. Baik, sekarang ni nak masalah apa? Baik, kalau dia keluar daripada masjid, bila dia masuk lagi, kena ulang balik tak? Kena ulang balik tak niat dia? Ni masalah dia. Hak ni musannif nak terang ni. Hak ni musannif nak terang. Jadi, sebelum musannif terang, kita terang gini dulu. Sekiranya dia keluar beserta niat kembali. Keluar tanpa niat kembali. Nah, sekiranya dia keluar beserta dengan niat kembali,
Patut ataupun masalah keluar tanpa niat kembali. Sekiranya keluar berserta niat kembali, maka ulama kata tak perlu perbaharui niat. Maksud mana? Contoh, dia niat secara mutlak. Saja aku iktikaf di masjid ni. Lepas tu kat KG, dia pun tubik. Tubik dia qada hajat ke. Lepas tu dia masuk. Tapi masa dia tubik tadi, dia ada niat untuk kembali mula ke masjid. Maka masuk tu, tak perlu iktikaf tu, dia pakai duduk je. Adapun kalau tak ada niat kembali, maka ulama kata, mesti perbaharui niat. Dia kena perbaharui niat dia. Mesti perbaharui niat. Kalau dia tak perbaharui niat, maka dia duduk dalam masjid tadi, duduk saja, tidak ada niat, dapat pahala iktikaf. Baik. Kalaulah ada, selesai masalah mutlak. Sekiranya muqayyad kena tengok qaid tadi tempoh saja ke ataupun tempoh berserta dengan berturut-turut. Sekiranya tempoh saja, maka boleh jadi dua masalah. Ada dua masalah. Kata ulama, keluar dengan niat kembali. Yang kedua, keluar tanpa berserta niat kembali. Sekiranya keluar dengan niat kembali, maka ulama kata tak perlu perbaharui niat. Tapi kalau keluar tanpa berserta niat kembali, maka ulama kata kena tengok dia keluar tadi qada hajat ke bukan qada hajat. Sekiranya qada hajat, bukan qada hajat, sekiranya qada hajat, maka ulama kata kalau qada hajat, maka ulama kata tak perlu perbaharui niat. Kalaulah bukan untuk qada hajat, maka kena perbaharui niat. Adapun kalau dia niat mudah berserta dengan tatabuk, mana 3 hari berturut-turut, maka ulama kata ketika ni dua masalah dia. Berlaku perkara yang memutuskan tatabuk tak berlaku perkara yang memutuskan tatabuk. Kalau berlaku perkara yang memutuskan tatabuk, maka terputus iktikaf dia. Kalau tak berlaku, maka iktikaf dia masih boleh disambung. Bukan boleh disambung lah, tidak terputus tatabuk. Tak terputus tatabuk. Masalah pemutus tatabuk ni, insya-Allah bab akhir, bab ni dia katakan apa yang memutuskan tatabuk. Masalah ni sama je, orang hak dia nazar ke tak nazar ke sama je. Niat dia guna hak ni. Cuma kalaulah dia nazar dengan tempoh yang bersetengah tu.
Yang nazar nak iktikaf 3 hari berturut-turut. Maka ulama kata, maka wajib dia duduk di masjid 3 hari berturut-turut. Baik, 3 hari berturut-turut. Maka kalau dia keluar daripada masjid, kena tengok putus tak tatabuk. Kalau putus tatabuk, maka iktikaf dia terputus. Tapi kalau dah berlaku perkara yang memutuskan tatabuk, maka iktikaf dia masih lagi berjalan. Bukan berjalan, maksud dia boleh sambung. Sebab apa? Sebab tak terputus di tatabuk. Yalah. InsyaAllah. Kita baca dalam kitab. Dalam kitab ni sebut mudah je. Jadi kita kena tekan depan tu. Wa yujaddidun niyyata, dan ditajdidkan niat. Bi khuruji, dengan keluar. Illam yanwir ruju'a, sekiranya dia niat tidak kembali. Ni masalah mana? Masalah pertama, mutlak. Masalah mutlak. Wa in qaddarahu bimuddatin, sekiranya dia takdirkan dengan tempoh. Fayujaddiduha, maka ditajdidkannya niat. In kharaja li ghairi qada'il hajah, sekiranya dia keluar tanpa qada hajat. Kalau qada hajat ataupun niat kembali, tak perlu perbaharui. Faham tak masalah? Wa in kana mutatabi'an, sekiranya dia tempoh berserta dengan mutatabi', maka jaddadaha, maka dia kena tajdid. In kharaja, sekiranya dia keluar, lima yaqta'u tatabu'a, sekiranya keluar dengan barang yang terputus tatabuk dia. Ni. Kalau tak terputus tatabuk.